Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, cikgu teruskan dengan kita punya topik yang kedua untuk minggu ni, which is hukum set. Okay, apa yang kita kena tahu, okay, yang di sini adalah membandingkan beza nombor nisbah, okay, nombor tak nisbah serta menghubungkaitkan set dengan nombor yang tak nisbah. Apa ni cikgu kan? Okay, so first of all, kamu kena tahu, okay, apa ni nombor nisbah? Okay, nombor nisbah. Untuk nombor nisbah, apa sebenarnya nombor nisbah? So, kamu tahu nombor nisbah ni adalah nombor yang boleh diungkapkan dalam bentuk A per B. Okay, which is dalam pecahan lah. Okay. Right. So, dia boleh pecahan yang berulang ataupun pecahan yang tak berulang lah. Okay. So, yang kita kena tahu, okay, ini nombor nisbah, kemudian nombor tak nisbah. Okay, nombor nisbah adalah nombor perpuluhan yang boleh ditukar kepada pecahan. Ini pecahan. Okay, nombor tak nisbah. Okay, tak nisbah. Okay, untuk nombor tak nisbah pula ialah nombor yang tidak boleh ditukar kepada pecahan. Okay, so maksudnya dia tak boleh tukar kepada bentuk pecahan. Okay, alright. So yang ketiga, kamu kena tahu nombor dengan simbol radikal jika nilainya ialah integer ataupun perpuluhan berulang. Okey, kamu kena tahu set sebenarnya. Okey, set ni adalah nombor yang bukan katakan dia boleh nombor dengan simbol radikal, jadi cikgu cakap kan, jika nilainya ialah integer ataupun perpuluhan berulang. Okay, ini adalah bukan set. So, sebaliknya lah kalau set. Set ni adalah punca. Nak buat ayat dalam ayat tu yang cikgu susah. Okay, tak apa, kita tengok contoh. So, bila nombor, katakan dia integer. Okay, katakan integer maksudnya 4. Nah, 4 ni suatu integer. So, 4 ini bukan set. Sebab apa? Sebab punca kuasa 4. Okay, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 2. So, 2 ni adalah integer. So, bila integer dia bukan set. So, kena nak identify set, susah, kamu kena tahu bukan set dulu. So, cikgu kata tadi, nombor yang dia integer dan perpuluhan berulang bukan set. Selain daripada tu, dia adalah set lah. Okay. Alright. So, yang pertama ni bukan set. Okay, which is nombor integer yang boleh punca kuasakan 2. Okay, yang keduanya adalah perpuluhan berulang. Okey, perpuluhan berulang ni maksudnya 1.2, 1.3, 2, 1.3, 2, 1.3. Tengok ni. Okey, dia berulang. So dia pun bukan set. So makanya macam mana kita nak tahu set ni? Set ni adalah nombor yang selain ni lah. Okey, selain integer, kita boleh puncakan kuasa 2 dia dapat integer, ataupun bila kita dapat jawapan dia adalah perpuluhan berulang. Okey, berulang. Itu satu. Alright, faham set. Selain itu adalah set. Alright. So kita tengok pada yang pertama, tukarkan perpuluhan berulang berikut kepada pecahan. So daripada sini kita nak tukar kepada pecahan terlebih dahulu. Okay, so kita tengok ini dia perpuluhan pecahan nombor perpuluhan yang berulang. Berapa berulang? So ada 2 berulang, which is 0.676767 dan seterusnya lah. Seterusnya maksudnya sampai tak tahu ke mana. So dia akan ulang 67676767. Macam mana cara kita nak cari dalam bentuk pecahan? Kita tengok ni. Ini ada 2 nombor yang diulang. Maksudnya kamu kena darab 100. Ingat, nilai ni adalah refer kepada kosong ni. Okey, maksudnya kalau 2, 100. Kalau ulangnya 3, which is 678, maksudnya darab dengan 1000 lah. So, langkah pertama yang diberi ni, kamu akan let sebagai n. Okey, let n. Katakan n sama dengan 0.676767 dan seterusnya lah. Okay, kemudian langkah kedua yang kita kata darab tadi. So kita darab dengan 100. Kenapa darab 100 ni? Ulangnya 2. Jadi ini adalah equation yang pertama.
So bila kita buat yang kedua, darab 100, daripada pertama kita darab 100, dia akan jadi 100n. So yang ini pun kita darab 100. Kamu boleh tekan kalkulator. Bila darab 100 maknanya boleh gerakkan titik saja. 100 kan 2, jadi 1, 2. Jadi makanya kamu akan dapat 67.6767 lah. Tak tahu bila berulang. So ini adalah persamaan yang kedua. Okey, so ini langkah pertama, langkah kedua cikgu dah terangkan dah. Okey. So kemudian kamu tengok sini So kita nak menghapuskan daripada ini, nak menghapuskan kita punya desimal ni, perpuluhan ni. So makanya langkah yang kedua adalah 2 tolak dengan 1. Tak bolehlah 1 tolak 2, dia akan jadi negatif kan. So jawab, maksudnya cikgu, maksudnya besar kena tolak kecil. Alright, negatif ke kiri kanan ni tak kisah. Okey, so 2 tolak 1 maksudnya 100n tolak n. Jadi akan dapat 99n. That's why sini 99n. Makanya yang sini kenapa dapat? Maksudnya 67.67 ni kita akan tolak dengan 0.67. Maksudnya yang ni kita padam kan. Padam kat belakang ni akan padam lah. Sebab dia tolak. So tinggal kat depan ni adalah 67. So maksudnya 100n tolak n adalah 99n. So n sama dengan 67/99. So ini adalah pecahan yang kita boleh tukar perpuluhan berulang kepada pecahan. Okay. So topik ni adalah dia akan sama dengan topik dalam janjang nanti tau. So nanti kalau cikgu ajar janjang, cikgu akan record balik yang ini. Tetapi dalam bab itu menggunakan konsep janjang. Tapi sini menggunakan konsep set. Alright. Okey, so kita go through pada contoh kedua. Okey. Tahu cikgu padam Ustaz. Cikgu nak guna Microsoft Word tu, tapi itulah tak reti lagi nak apa panggil ni? Nak macam nak setting dia, bagi dia macam tak mau gerak. Nantilah cikgu explore. Tak larat nak explore, tak dan. Okey, so yang seterusnya dia kata tentukan sama ada berikut adalah set atau bukan. Cikgu dah kata tadi macam mana nak tahu set ataupun bukan. Dia adalah bukan set ni adalah nombor integer tadi yang cikgu padam tadi. Kemudian dia adalah perpuluhan yang berulang. Okey, kamu tekan je kalkulator. Okey, tekan kalkulator 125. Okey, 125 punca kuasa 3 ni. Shift punca kuasa So shift punca kuasa 3. So 125 kamu akan dapat nilainya 5. So bila ni 5, maksudnya kat sini dia adalah integer. So bila dia integer, makanya dia adalah bukan set lah. Sebab set dia tak akan libatkan nombor integer dan perpuluhan yang berulang. So yang atas kita buat ni bukan set, yang bawah ini pun bukan set. Boleh faham Alright, so tengoklah terdiri 4.3 ni. Tukarkan perpuluhan berikut kepada pecahan. Ini ada dua contoh. Contoh yang sini kamu boleh buat sendiri tau. Macam mana cikgu cara? Macam ke atas. Cikgu highlight dekat sini. Kamu boleh tengok 3, 4, 5. Ini ada 3 yang berulang. 3, 4, 5, 3, 4, 5 kan. So makanya kita let langkah pertama ni adalah n sama dengan 0.345, 345 dan seterusnya lah. Okey. So langkah kedua tadi cikgu dah kata n, maka kita tengok berapa berulang. 3 kan. Jadi makanya let ini equation pertama. So kita nak cari equation kedua. Bila 3 mesti darab dengan 30. So 30 maksudnya 1000 lah. Jadi bila nak dapat equation yang kedua, mesti n ni darab dengan 1000. Jadi 1000n sama dengan 1000 darab dengan ni. Jadi kita gerakkan 1, 2, 3. So kita akan dapat 345.345 lah. Okey, panjang je lah kat situ. Okey, so macam mana kamu nak guna ni? So ini persamaan pertama, kedua, makanya 2 tolak 1. Okey, so cuba selesaikan ni sebab ini sebiji macam contoh atas. Sekarang ni cikgu nak tunjuk yang pertama B ni dulu. Okey, cikgu ambil warna lain.
Okey, so ini beza yang ni kenapa? Sebab 3 ni adalah pengganggu. Kenapa pengganggu cikgu? Biarkan dia asing. Okey, kalau contoh ini maksudnya kalau cikgu let. Okey, tadi yang berulang ini cikgu let dengan n kan. So kita let. Okey, cikgu let yang semua ni adalah A dulu, senang. Katakan A sama dengan 3.575757 dan seterusnya lah. Okey. Okey, makanya A ni cikgu boleh buat A sama dengan 3 tambah 0.575757. Okey. Pengganggu ni kamu guna asing. Siapakah pengganggu yang sepatutnya dia adalah kosong tau. Sebab ini kosong sini kan. Tiba-tiba dia ada nombor. So inilah pengganggu. So kamu kena asingkan dia. Okey, pengganggu. Betul nak cikgu ajar. Okey. So kena asingkan dia. Kenapa nak asing? Kita tak mau kacau dia, tapi at the end selepas akhir kita kira, kita kena tambah balik. Okay, so cikgu ambil balik, kita let n tadi. Okay, let. Contohnya yang ni cikgu 3 tambah ni, maksudnya cikgu kata 3 tambah n. N ni siapa? N ni macam kat sini tadi. So kita ambil n saja tau. So n sama dengan 0.575757. Ada lah. So kita tengok sini berapa dia yang berulang? 2 kan? 57. So maksudnya darab berapa? Darab 100. Okay, so bila darab 100 maksudnya ini equation yang pertama. So 100n dia akan jadi equation yang kedua. So darab gerakkan dia jadi 57.5757 lah. Okay, tolak macam biasa. Okay, kita tolak ini equation kedua. So 2 tolak 1 lah. Okay, equation pertama tolak equation kedua. Kamu akan dapat, okay, 100n tolak n dia akan jadi 99n lah. Okay, kemudian ini 57 ni, 57 tolak 0.57 kamu boleh tekan kalkulator tau. So kamu akan dapat 57 lah. Alright, so bila dapat 57 makanya n. Okay, ingat bila tekan kalkulator jangan ambil yang decimal tau. Contohnya 57. Okay, 57 bahagi berapa tadi? Bahagi dengan 99. So bahagi dengan 99. Okay, jangan ambil yang ni tau. So kita ambil fraction. Mana juga tak nampak ni. Ambil yang ni. Okay, ambil tekan ni. Jadi 19/33. So yang ni kita nak tahu. So jadi 19/33. Cikgu kenapa tak tekan terus kalkulator? Tak boleh. Ini caranya kita nak guna set dengan perpuluhan. So jangan guna terus kalkulator. Cikgu tekan kalkulator terus boleh tak boleh? Okay, so bila dapat sini, ini bukan answer saya tau. Sebab kita masih ada pengganggu. So berbalik pada yang asal yang cikgu state sini, ni A tambah ni. So makanya A sama dengan 3 tambah N tadi kan. So makanya A kita ni adalah 3 tambah N ini 19/33. So jawapan kita 19/33 lah. Boleh faham Right. So itu yang latihan 4.3. So kita terus pada yang seterusnya. Alright, so tentukan sama ada yang berikut adalah set atau bukan. So yang ni just tekan kalkulator Ni tekan kalkulator macam mana cikgu tahu tadi kan. Tekan kalkulator. Kalau kamu dapat integer, okay, nombor yang dapat terus 2 ke 3 ke, so dia bukan set. Ataupun kita dapat perpuluhan berulang. So makanya dia pun bukan set. So tekanlah kalkulator. Contohnya cikgu kata, okey, kita buat ni punca kuasa 3 kan. Okey, shift kuasa 3 1 2 7. So kamu akan dapat nilai berapa dah ni? 5.026. Kita tengok sini. Di 0265 tak ada berulang kan. So bila dia tak berulang, maksudnya ini adalah set. Faham So tulislah jawapan dia tadi. Berapa dah cikgu cakap dia? Bukan 05 ke 5 apa-apa tadi. Ambil yang dalam kalkulator lah. Okay. Alright. So ini pun sama. Tentukan sama ada dia set atau bukan. Okay.
So kita go through cepat-cepat ni. Membuat dan mengesahkan conjecture tentang, okey, yang ni kamu kena tahu. Apabila suatu set ni, okay, A dengan B maksudnya dia nombor yang lain tau. Okay, maksudnya 2 ke 3 ke, bila pendaraban maksudnya 2 nombor ni boleh darab. That's why dia sekalikan A darab B. Okay, so ini hukum yang pertama. So hukum kedua pula, kalau dia kata bahagi, boleh combine macam ni. Okay, kita terus pada ni, dia kata darab kan, boleh combine maksudnya jadi punca kuasa 2, 2 darab 7. Boleh combine. Maksudnya simbol ni boleh combine terus ataupun boleh asing terus. Macam ni. So, kamu dapat teruslah. 7 darab 2, 14 kan? Okay. Cikgu punya ni dah lari dah. Apa dia hang apa. Okay. So, boleh faham Alright. So, kita masuk terus latih diri 4.4. Ni senang je. Okay. Sangat senang je cikgu. D dengan F kamu buat sebab dia senang. So tak perlu lah cikgu tunjuk macam mana cikgu. Ni kan darab, so boleh combine ni. Combine apa, siapa darab siapa ni. Kan? Sebab dia boleh combine. Okay. Yang kedua ni sama. Bila bahagi. So jadi bahagi besar ni. Okay. 18 bahagi 3 dapat berapa? Okay. Ini pun sama. 5 darab dengan 6 dapat berapa? Okay. So cikgu nak terus pada H. H mungkin H pun simple je, kamu tekan terus ke atas ni. Okay, 6 darab 5 kan, 6 darab dengan 5 per dengan 3 boleh combine. So 6 darab 5 berapa? 30 bagi 3. Okay, so boleh dapat lah. Okay, kira tau. Ini cikgu tak mau kira. Cikgu dah tunjuk dah jalan kerja ni. Okay, ini pun sama. Okay. Alright. So, kita tengok pada mempermudahkan ungkapan yang melibatkan set. Okay. So, yang ini kita nak ungkapkan dalam permudahkan. Okay, nak permudahkan, kamu kata kuncinya kamu kena guna kuasa 2 sempurna. Siapakah kuasa 2 sempurna? Okay, kuasa 2 sempurna ni maksudnya bila kamu tekan kalkulator, kamu dapat punca kuasa 2 dia tepat-tepat. Contohnya cikgu ambil ni. Katakan cikgu ambil apa? 9. 9 kan? Dapat 3. So tepat-tepat jawapan 3. Tapi kalau contohnya cikgu ambil 8, so jawapan dia sini. So tak boleh. So kata kuncinya setiap yang kita darab itu mesti ada punca kuasa 2 sempurna. Okay, so contoh 18. 18 ni ada banyak tau. Bukan setakat 9 darab 2. Okay, kamu kena senaraikan dulu baru faham. Ataupun 18 6 darab 3. Ataupun 18 darab 1. Ini kemungkinan-kemungkinan. Kenapa dia pilih 9 darab 2 cikgu? Sebab 9 ini adalah punca kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna ni. Kenapa cikgu? Bila tekan kalkulator, punca kuasa 2 9 kan? Kamu akan dapat 3 tepat-tepat. That's why dia pilih yang ni. So kita tak mau pilih yang ni lah. Yang tu reasonnya. So kenapa cikgu kita ambil ni? Sebab 9 ni, okey, bila macam ni kita asingkan dia. So 9 ini kita dapat tepat 3. So dapatlah jawapan macam ni. Yang ni tak boleh tekan kalkulator jadi desimal tau. So biarkan dia dalam bentuk set. That's all dapat jawapan ni. Alright. So ini bersama. Okay. Cikgu tunjukkan A saja. Okay. E dengan H kamu buat tau. Sebab dia tak susah pun. Okay. Contohnya 12. Ataupun okey lah cikgu tunjuk yang susah sikit. Okay. Cikgu ambil 108. 108 kamu tekan lah kalkulator. Contohnya, okay, cikgu tekan berapa? 108. Kalau 108, kita ambil nombor yang boleh kuasa 2 sempurna. Bahagi dengan 4 contohnya. 27. 27 darab dengan 4. So, dia besar lagi tau. Kita nak suatu nombor. Ada satu yang boleh kuasa 2 sempurna. Ada satu lagi yang tak boleh. Jadi, kalau kita ambil dua-dua ni. Okay, 27 punca kuasa 2. Dia besar lagi yang ni saja. So tak boleh. So kena ambil yang besar ni adalah punca kuasa 2 sempurna. Contohnya cikgu ambil berapa? 108. Kita ambil 36. Kenapa 36? Sebab 6 darab 6 36 kan?
6 darab 6, 36. 36 darab dengan berapa yang 3 kot. Kita try. Okey, 36 darab 3. So, 36 ini kuasa 2 sempurna. So, 3 yang tak boleh tukar. Ini yang cikgu kata, biar yang tak boleh tukar ni adalah nombor yang set yang tak boleh tukar langsung tau. 2 ke 3 ke 4 boleh kan? 7 ke, yang tak boleh tukar langsung dah. So, makanya kat sini adalah berapa tadi? 36 darab dengan 3 adalah 108 kan? So, makanya 36 ni adalah 6 kan? So, tinggallah 3. So, inilah jawapan dia. Alright, boleh faham So, sila buat yang ni. Okay. Alright, so contoh ni. Okay, mana contoh ni? Cuba tak ingat. Okay, so permudahkan angkapan yang berikut pula. Okay, so kita nak permudahkan yang berikut. Ini simplify yang tadi kita nak kira dalam bentuk punca kuasa 2 dan seterusnya kan. Okay, ini nak permudahkan. Okay, mudahkan ungkapan berikut. Okay, yang tadi cikgu dah cakap dah, kalau darab boleh darab ke dalam kan. So makanya kalau contoh A ni, 2 ni boleh combine jadi 2 darab 3, 6. Tambah biar dia tambah. Tambah tak boleh nak combine tu. Punca kuasa 6 tambah punca kuasa 6. Macam mana boleh dapat 2 cikgu? Contoh cikgu kata 2x tambah 3x. Let's say yang punca kuasa ni ada sebagai x. So kalau 2x tambah 3x jadi 5x kan. Ini bersamalah. Ini maksudnya x tambah x tau. Jadi 2x jadi 2 punca kuasa 6. Boleh faham Sebab dia ada ni 1 tambah lagi 1. Jadi 2 siapa? 2 punca kuasa 6. Kalau 2 benda ni tambah ni 2 tambah 1 kat depan ni ada 1 kan. So dia ada 3 kat sini. Boleh faham Okay. So B ni pun samalah. Okay, B ni kalau macam ni kamu kena asing dulu. Ni darab ni punca kuasa 6, punca kuasa 7 darab 6 tolak dengan punca kuasa 7 darab 7. Okay, ini satu kena tahu. Apabila suatu set yang sama didarab, okay, sama sebiji kan, didarab dia akan dapat dirinya balik. Dapat 7 je. Macam mana cikgu betul ke? Tekan kalkulator try. Okay, tekan. Punca kuasa 7 darab dengan punca kuasa 7. Silap pula dah cikgu. Okay, punca kuasa 7. So, kamu akan dapat 7. Faham kan? So, tak perlu tekan kalkulator lah sebabnya kamu tahu dah. Suatu set yang sama ni didarab, dia akan dapat dirinya dekat dalam tu saja. Okay? So bila sampai sini, kenapa 7 cikgu? Punca kuasa 7 darab punca kuasa 7 dapat 7 lah. So ini stay lah. Alright. So kita terus pada latih diri 4.6. Banyak pula ke cikgu hari ni? Acak. Okay. Right, so ini okay, simple je. Yang simple cikgu tak mahu tunjuk, kamu boleh buat sendiri. 7 pula A, B, C. Okay, cikgu tunjuk D dengan I. Okay, ini cikgu dah kata dah. Bila yang ni kita darab ke dalam kan. Ni jadi kamu tengok, oh sama ni cikgu 6 ni. So kita kena tahu bila suatu set didarab sama, 3 ni stay 3 ni tak ada apa-apa, dia suatu nombor je. Maksudnya punca kuasa 6 darab dengan punca kuasa 6. Kita tak faham, buat asal-asal dulu. Tolak 5. Kenapa 5 cikgu ni suatu nombor? Salin je. So punca kuasa 6 darab punca kuasa 6. So ni sama kan? Ni sama ni. So, bila sama dia akan dapat 6. So, jadi 3 darab dengan 6. Tolak 5 darab dengan 6. Sebab dia sama ni. Kalau tak sama, tak apalah. Kalau 5, maksudnya 6 darab 5, 30 lah. Macam tu. So, tekanlah kalkulator dapat berapa. Itulah jawapan dia. Okay. Kamu tekan kalkulator. Cikgu dah ajar lah. So, ini bersama. Darab dulu ke dalam. Sebab ini maksud dia faktorkan kat luar. So, ini pun darab ke dalam. Okay. Cikgu tak mahu tunjuk ni. Buat satu-satu, kau dah tunjuk semua kamu tak mahu fikir. Okay. The last one I. So ni bersama. Ni macam faktor tau. Macam X tambah 2 X tolak 3. Contohnya, so kamu kena darab yang ni darab sini. So ini bersama lah. Ni darab sini. So 9 darab 3 27. 9 darab 5 45. So cikgu ni tambah, dia akan jadi tolak. So jadi tolak
45 punca kuasa 4. Kemudian ni pula, ni macam kita faktorkan biasalah, expand So 5 darab 3, 15. So dia tambah depan kan. So 15 darab dengan, sekejap. Tak perlulah darab macam ni cikgu buat ni. Okay, wait Okay. Terus buat je terus. Tak perlu nak open macam tu. So 5 mana dah tadi, tambah 5, 3, 15 punca kuasa 4. Kemudian tolak. Kenapa tolak ni? Tolak tambah. So jadi 5 darab 5, 25. Okay. So 25. So punca kuasa 4 darab dengan punca kuasa 4. Cikgu tulis satu dulu. Siapa nak langkau boleh, tak masalah. Ni sama dengan Okay, 27 salin balik. Okay, punca kuasa 4 ni boleh perkecilkan kan? Punca kuasa 4 ni 2, jadi 45 darab dengan 2. So tambah 15 pun darab dengan 2. Kenapa? Ni tekan kalkulator lah, punca kuasa 4 2 kan? Tolak 25. Ni pula cikgu dia sama, maksudnya 4. Siapa darab yang sama dia akan dapat dalam ni balik. Sudah 4. So tekan kalkulator, dapatlah jawapan. Okey, sila tekan kalkulator. So sampai ni saja, sampai mempermudahkan. So untuk the next class kita akan sambung seterusnya. Okey, minggu depan kita tukar jadual. Form 5 akan ambil yang jadual Form 4, Form 4 akan ambil jadual Form 5. Nanti akan ada pemberitahuan. Okey. So sampai itu saja. Jangan lupa hantar kamu punya homework dalam Google Form yang cikgu bagi tu. Okey, dan kehadiran hanya boleh diisi selepas kamu masuk dalam Meet yang nanti yang cikgu bagi link. Okey, so itu saja. Buat dulu, kemudian dalam Google Meet tolong tunjuk, cikgu nak tunjuk je. Siapa yang tak faham boleh tanya, siapa yang dah faham just tunjuk and then left lah. Alright, so itu saja. Jumpa lagi, bye bye, assalamualaikum.